Macam mana saya punya slide ni, nampak tak? Ya tak? Nampak. Okay, kita start kita punya kelas hari ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum and very good morning to all of you. So today we continue the lecture on topic of repetition. Okay, topic of repetition control structure. Saya dah share nota ni dalam Yulen, cerita dalam Yulen. Kalau tak pun kat sini pun tak apa, salah. And don't forget to record your attendance. Faham tak maksud repetition? What is repetition? Pengulangan. Kita nak mengulang. Okay, ulangan. Selama ni kita punya program tak ada ulang-ulang pun. Maksudnya kalau contoh program yang kita buat untuk convert mile to kilometer tu, lagi program yang mile convert to kilometer tu, kita run program maksudnya proses of converting mile to kilometer tu berlaku sekali sahaja, betul? Betul. Betul tak? Kita hanya boleh convert mile to kilometer tu sekali sahaja. So, kalau kita nak buat proses conversion mile to kilometer tu beberapa kali, nak buat beberapa kali, contoh kita nak convert mile to kilometer tu 10 kali. Nak ulang lah, maksudnya masukkan mile tu 10 kali dan dapatkan kilometer tu 10 kali lah. Yang tu kita namakan sebagai repetition, pengulangan. Okay, we still on control structure. Control structure dah berapa, ingat lagi? Type of control structure ada berapa? Ada 3. Okay kan? Yang pertama sequence, yang kedua selection kita dah discuss last week, and today third control structure, we call it as repetition. Okay. So control structure, what we have learned for is sequence. So contoh program kita adalah convert mile to kilometer. And then last week kita belajar on selection. Selection, contoh yang kita discuss adalah compare sum dengan different. So what is the difference between sequence dengan selection ni? Kalau dalam flowchart kita pakai diamond. And then dalam diamond tu ada condition. Okay? Dalam diamond tu kita letak condition. Ingat lagi? Konsep ni faham ni? Yang kita belajar last week. Faham Oh, dah siap dah? Ada masalah ke? Okay, repetition ni pun sama, kita akan gunakan diamond. Okay, kalau dalam flowchart kita akan ada diamond dan ada satu lagi simbol arrow. Ada arrow dia patah balik ke atas.
Okay, nama dia looping arrow lah. Dan dalam diamond tu pun ada condition. Okay, ada condition. Sama macam konsep selection. Pakai diamond, dalam diamond ada condition. So, condition untuk repetition ni ada 5 jenis. Kita akan lihat kemudian lah. Okay. So example dia, nanti saya akan bagi contoh this one. Still the problem is convert mile to kilometer problem, tapi kita nak repeat 5 kali. Nak repeat 5 kali. Nampak beza? Yang sequence ni convert mile to kilometer. Tapi untuk repetition ni, kita akan convert mile to kilometer, tapi kita nak repeat 5 times. Nak repeat 5 times. Kita akan lihat dah. Okay. Kena nak repeat 5 times. Alright. Kita buka pin sekejap. Pin. Pin share. Ataupun saya buka je kod yang hari tu kita dah buat dalam Word ni. Dan one. Oh, dekat saya punya tu lain pula. Sekejap Dia dah. So, nampak saya punya Word ni? Dia nampak Word ni? Okay, yang ni problem dia convert Celsius to Fahrenheit. Saya ubah mile kepada kilometer M convert mile to kilometer. Okay, M is equal to berapa M darab 1.09, betul tak? Okay, so kita ambil ni pada sini. Yang ni kita nak kasi. Alright. Ini adalah contoh yang kita buat sebelum ni. Untuk sequence, dalam sequence untuk convert mile kepada kilometer, this is the flowchart. Start, ada enter mile, convert mile to kilometer.
T kilometer dan N. Betul? Betul tak? Betul. Okay. So, macam mana kita nak modify this pseudocode dengan this flowchart supaya dia repeat 5 times. Okay, macam mana kita nak buat supaya dia repeat 5 times. So, cara dia adalah ni saya nak ubah ini yang asal. So bila kita ubah, kita nak repeat mana? Apa yang kita nak repeat 5 kali? Repeat ni kan? Nak repeat step kalau dalam flowchart kita akan repeat, kita akan pakai diamond dan juga pakai arrow. So basically apa yang saya nak repeat adalah saya nak repeat ni, saya colorkan ni colorkan, saya nak repeat this. Saya nak repeat step number 2, number 3 and number 4. Yang saya nak repeat. So, kalau dalam flowchart nak repeat shape. Okay. Kita buat macam ni. Dan bila pakai Word susah sikit, kalau pakai Visual Microsoft Visual pakai Bezier tu senang sikit. Tak boleh. Okay, nampak arrow dia ni? Kita akan ada arrow patah balik ke sini, betul? Setakat ni okey. Setakat ni okey ke? Okey. Baik. Tapi bila kita buat flowchart macam ni, dia akan repeat sampai bila-bila. Okay, dia tak akan stop. Dia tak akan end. Okay, bila kita buat macam ni, dia tak akan end. Kita nak repeat dia berapa kali? 5. Saya nak repeat dia 5 kali. 5 kali. Okay. Repeat 5 kali. So bila nak repeat, cara kita nak buat looping ni, control share. Cara kita nak control repetition ni, dia kena ada 3 benda ni. Okay, dia ada initialize, dia ada condition, dan dia kena ada update. Okay. Initialize, ada condition, ada update. So condition ni apa? Condition ni adalah diamond tadi lah. Condition adalah diamond. Arrow kita dah ada. So kita kena letak diamond. So diamond tu nak letak di mana? Kita letak di sebelum enter ni. Sebab kita nak repeat
kita nak repeat step number 2 kan. So kita kena letak mana saya nak ambil ni. Okay, so saya akan letak condition di sini. Apa saya letak condition di atas interval ni? Sebab kita nak repeat daripada step number 2, betul? Okay. Alright. Setakat ni okay. Apa condition dia? Lah condition dia. Dia insert text. Maksud dia dah 5 times. Ni condition ni dah. So, kalau dia dah 5 times, apa jadi? Kalau 5 times, if no, dia akan ke bawah. Kalau dah 5 times, my typing senang. Okay, ni kalau condition ni dia akan jadi true or false kan, betul? Konsep yang sama. Ni awak boleh draw pakai dekat kertas awak ni maksudnya kalau no, kalau yes, kalau dah 5 kali apa jadi? Kalau dah 5 kali dia akan, kalau yes dia akan pergi ke dia akan terus pergi ke N. Okay, yang ni faham? So every time ni arrow yang naik atas ni adalah kita nak repeat. Okay, daripada condition ni dia akan sama ada true ataupun false. So kalau true, kalau 5 times, if 5 times,
Kalau yes, dia akan end. Kalau no ataupun false, dia akan end to null. Yang ni faham? Ni saya tak boleh tulis ni sebenarnya ni. Faham. Okay. Ini nak macam tulis. Okay. So syarat nak buat repetition, dia kena ada initialize, condition dengan update. Okay, condition kita dah ada. Condition dia adalah this one. Dah ada condition. Sekarang kita kena letak initialize dengan update. Kenapa kena ada initialize and update? Because we want to know that kita dah repeat ni berapa kali. Macam mana kita nak tahu dia dah repeat berapa kali? So kita kena ada initial value. So ini sebelum sini tambah ni kita letak initial value. Okay, value. Initial value contoh dia saya akan pakai count. Count sama juga dengan kosong. Lepas tu yang ketiga dia ada update. Update kena ada update. Update tu di mana? Kita letak di sini. Ni tak ada Okay. So ni ada update. Update dia adalah count plus plus. Tahu count plus plus? Count plus plus adalah count equal to count plus 1. Betul? Okay. Setakat ni okey tak? So, kita kena ada apa tadi? Kita kena ada initialize condition dengan update. So, initialize condition dengan update ni dia adalah benda yang sama. Okay, syarat dia saya ubah. Instead of 5 times, saya tulis kat sini count less than 5. Okay. So ini adalah initialize, ini adalah condition, dan ini adalah update.
Faham flowchart ni? Yang ni saya tak ubah lagi dia punya pseudocode ni saya tak ubah lagi. Saya cuma ubah flowchart sahaja. So nak buat looping, nak control looping, in order to control our looping, kita kena ada 3 benda ni. Jadi kita nak repeat berapa? 5 kali kan? So nak repeat 5 kali. So in order to control the loop, nak loop 5 kali tu, kita kena ada 3 benda ni. Initialize, condition dan juga update. So yang ni adalah initialize, yang ni adalah condition dan ini adalah update. Yang lain semua sama. Ada start, enter mal, convert mal, display semua. Sama je. Setakat ni okey. Okey tak? Okay, cuba kita lihat kat sini Jadi macam mana cara kita nak baca this one. Nama. Tengok yang sini Tengok yang sebelah kiri ni. Yang sebelah kanan ni tak payah tengok. Okay, kita tengok kat sini. Start, count equal to 0. Okay, so count less than 5. True or false? True or false? True. So bila true, count less than 5, true. True, so dia pergi mana? Pergi ke bawah ke atau pergi ke kanan? Pergi ke bawah. Okay, thank you Ernie. So dia akan start enter mile, convert mile, and then display kilometer, and then count plus plus. So count plus plus, count jadi berapa? Asal dia count dia 0, dia count plus plus, dia jadi berapa? Count jadi berapa? Count ni variable je variable. Awak tengok ni, untuk initialize, untuk condition dengan untuk update, dia akan pakai variable yang sama. Okay, count ni variable yang kita gunakan untuk control. Ini control loop using variable. Variable ni akan digunakan untuk initialize, untuk update. Okay, variable, using variable. Okay, kita akan gunakan variable yang sama untuk initialize, untuk condition dan untuk update. Kita gunakan adalah variable count. Faham ni? So saya ulang balik. So variable count yang asal dia kita initialize dengan value. So lepas tu kita akan ada decision kat sini. Decision dia adalah ataupun dia punya condition count less than 5. True or false? True. Kalau true, dia pergi ke bawah, enter mile, and then convert mile, display kilometer. Lepas tu variable count tu kita akan update count plus plus. So count akan jadi berapa? Akan jadi 1. So kat sini dia compare lagi. Count less than 5. 1 less than 5. True or false? True. Okay, true. So dia turun bawah balik, enter mile, convert mile, display kilometer, count plus plus. So count jadi berapa? Count jadi 2. Balik ni atas, arrow ni. And then 2 tu adalah count adalah 2, less than 5. True or false? True. So dia akan enter mile, convert mile to kilometer, display kilometer, count plus plus. So count jadi berapa? So, jadi 3. So ni atas balik, 3 less than 5. True or false? True. So enter mile lagi, convert mile, display kilometer, count plus plus. Count jadi berapa? 4. Okay, 4 less than 5. 4 less than 5. True or false? True.
True. Betul. Enter mile lagi. Convert mile, display kilometer, count plus. Count jadi berapa? 5. Okay, 5. So, count adalah 5. 5 lebih kecil daripada 5. True atau false? 5 lebih kecil daripada 5. False. So, bila false pergi mana? Pergi ke kanan. Terus, N. Okay, soalan saya, kita punya proses converting mile kepada kilometer ni berulang berapa kali? Ke 5 kali? 5 kali ke 4 kali? Sebab tadi count dia baru, count dia 5 je, count 5 je, dia terus N. 5 ke 4 kali? 4 kali. 4 5. Sebab bila count dia 5, dia terus stop kan. Bila count dia 5, dia terus false, dia terus pergi ke N. Ada yang jawab dekat chat ni, ada yang jawab 5, ada jawab 4. Ada yang jawab 4 pun. So jawapan dia berapa? Berapa kali? 5 kali. Sebab apa? Dia start dengan 0. So 0, count 0, count 1, count 3, count 4, count 0, count 1, count 2, count 3, count 4. 5 kali 7, 5 kali sebab count dia start dengan 0. 0, 1, 2, 3, 4. 5 dah stop. Faham Sebab count dia start dengan 0. Kalau count dia awak start dengan 1, berapa kali dia repeat? 4. Kalau count start dengan 1, dia akan repeat 4 kali. Faham Kalau count dia start dengan 5, kalau count dia start dengan 5, dia repeat berapa kali? Kalau count start dengan 5, dia repeat berapa kali? Dia tak repeat, betul. Norbert, thank you Norbert. Bila count tu kita initialize dengan 5, so automatically dia akan terus end. Dia tak akan buat enter mile, convert mile. Understand? Okay, setuju Okay. So, penting, in order to control the loop, kita kena ada variable. Okay. Nak control loop ni, kena ada variable untuk yang which we use to initialize, condition dan juga update. Faham? Faham tak ni? Ada berapa? Nak control loop ada berapa benda? Kita kena ada? Kena ada 3. Kena ada initialize, kena ada condition dan kena ada update. Kakak ni faham concept of looping? Awak tengok ni kena ada beza dia apa dengan control structure selection. Kat sini dia ada diamond dan juga ada this one arrow dan juga ada initialize dan juga ada update. Benda ni saya draw flowchart saja yang pseudocode ni boleh saya tak explain lah. Ada dalam chapter 1 rasanya. Kalau awak perasan awak ada buat flowchart untuk repetition tak? Chapter 2, lab chapter 2, soalan nombor 5. Ada buat tak? Exercise chapter 2 tu,
dalam lab kita itu adalah repetition. Okay, repeat. Setakat ni faham konsep dia? Dia belum masuk lecture lagi baru konsep. This is concept of repetition. Simple sahaja. Alright, so back to our lecture. Ada soalan tak sebelum masuk lecture ni? Soalan? Ada. Tak ada. Good. So, jom kita tengok kita punya slide. Ada 56 muka surat ni. 56 slide. So, saya tak akan ajar semua. Saya ajar yang penting. Okay, learning outcome. So, at the end of this lecture, you should be able to use while, do while, and for loop. So, nak buat repetition ni, dalam programming C++ ada 3 jenis. Sama ada kita pakai while, kita pakai do while, ataupun kita pakai for. Okay, repetition ataupun nama lain repetition adalah loop. Loop ada 3 jenis. Loop ada 3 jenis. Satu while, yang kedua do while, yang ketiga adalah for. Okay. And then kita akan lihat flow of control. Ni saya dah explain tadi ni. Explain the flow of control in loop. Okay, kita pakai initialize, kita pakai condition dan juga kita pakai update. Itu adalah nak control loop. Kita pakai variable untuk control loop. And then use boolean expression to control loop. Okay, apa boolean expression? Inilah tadi. Boolean expression yang dalam yang kita buat tadi tu. Boolean expression dia sama ada true ataupun false. Yang ni. Okay. Inilah boolean expression dia. Count is less than 5, true or false, kan? Inilah condition ni akan jadi true or false. Itu adalah untuk control dia. And then write nested loop. Last week kita ada belajar nested if, nested selection. Yang ni ada nested loop. Dalam loop ada loop. And then you should be able to explain the similarity and difference of 3 type of loop. Apa beza while loop? Apa beza do while loop? Apa beza for loop? Apa beza antara 3 ni? Alright. Setakat ni okay? Alright. So let's see this one. So type of repetition ataupun loop, kita ada while, do while, for ataupun nested loop. Okay. Konsep dia, okay, kita lihat ni. Ni adalah dia punya while loop structure. Ni dia punya flowchart. Ada expression, ni statement dia. Ni ada arrow ke atas ni. Dia tak pakai diamond ni. Pakai apa ni saya tak tahu. Hexagon ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon ni. Dia pakai diamond. So dalam programming, macam ni lah dalam programming. Ada while, expression, lepas tu ada statement. Apa maksud statement? Ni adalah kita punya expression ataupun condition. Ni adalah kita punya statement. Enter mal, convert mal dengan 10 meter tu adalah kita punya. Right. Kita tengok contoh dia. Nampak ni? Bila bawah while ni ada beberapa statement. Contoh dia dalam in our example here. Kita ada beberapa statement dalam looping ni. Berapa banyak yang kita, berapa line yang kita repeat? 3 line. Okay. Step number 2, step number 3, step number 4. Yang ni kita repeat.
So bila ada 3 benda ni, so bila buat programming, kita kena letak ni, curly bracket. Nampak ni? Curly bracket. So contoh kat sini pakai while, apa expression dia kat sini? Ni contoh pakai while loop Yang pertama while loop, so expression dia apa ni? Kalau problem kita tadi, nak convert mile to kilometer 5 times. So expression dia apa kat sini? Plus, apa expression dia? Expression dia apa yang ada dalam diamond ni? Apa expression dia? Expression adalah condition. Okay, apa condition dia? Count less than 5. Yang kita nak letak kalau dalam, yes, count less than 5. Itu expression dia lah. So apa action dia kat sini? Action kat sini adalah enter mile. Yang ni apa? Convert mile to kilometer. Yang ni apa? Display kilometer. Okay, so ada 3 action. So kita kena letak curly bracket. Curly bracket ni nak menentukan berapa, apa yang kita nak repeat. What action we want to repeat. Okay. What action we want to repeat. This one So sebenarnya arrow ni representing what? Representing the curly bracket. Boleh? Setakat ni? Boleh. Alright. So this is the example. Ini adalah example program pakai while. Okay. Apa yang dia nak repeat kat sini? Apa yang dia nak repeat? Dia nak repeat cout welcome to C++. Berapa kali dia nak repeat? Tengok program ni, berapa kali dia nak repeat? 2 kali. Macam mana tahu 2 kali? Sebab tahu dia punya initial value adalah kosong. Okay. Lepas tu dia punya condition dia less than 2. So maksud dia count tu count yang akan dia akan, lepas tu count ni count plus. Maksudnya 0 dengan 1 saja. While ni hanya true. This while true if count is 0 and count is 1. So tengok program ni faham tak? Ini adalah initialize. Ini adalah apa? Condition. Ini adalah update. Yang dia nak repeat ini je. Ini. Kataan ni dia nak repeat. Dekat ni faham? Alright. Okay. So yang ni adalah initialize count. Yang ni adalah count less than 2 is true. Ni adalah condition dia, true or false. Lepas tu ini adalah statement yang akan di execute. Dan ni adalah dia punya update. Okay. Saya nak tanya soalan lah. Ni. So kalau saya buat kat sini, dia punya update ni, saya buat count plus equal to. Nampak tak ni saya ubah ni, dia punya update ni count plus equal to. Berapa kali dia akan repeat? Apa maksud count plus equal to? Siapa boleh jawab dekat chat? Apa maksud count plus equal to? Apa maksud count plus equal to? Tulis kat chat. Kalau count plus plus maksud dia count plus plus maksud dia apa? Is count equal to count plus 1. Okay. So kalau count plus equal to,
count plus equal to, dia adalah count is equal to count plus 2. Okay. Faham Dah ada tulis dekat chat. So, kita tengok ni. Kalau kita punya update ni adalah count plus equal to, berapa kali dia akan repeat? Awak rasa? Berapa kali dia akan repeat? Berapa kali? 3, salah. 2, yes, betul. 2 7. Macam mana boleh 7? 10. Ada yang jawab 10, ada yang jawab 7, ada jawab 5, saya tak tahu. Jawapan dia adalah 2. Dia akan repeat 2 kali. Kenapa repeat 2 kali? So count equal to 0. Kat sini tengok ni dia start dengan 0. Lepas tu 0 less than 5. True or false? True. So dia akan kat sini. So count plus 2, count jadi berapa? Count akan jadi 2. Naik atas 2. 2 less than 5. True or false? True. So dia akan repeat. True. Oh, dia repeat 3 kali Sorry. Betul lah tadi. Repeat 3 kali lah. 0, 2, 4. Sorry siapa yang jawab 3 tadi? Bagus. Liu Jiatung. Dia akan repeat 3 kali. Sorry bukan 2 kali Dia repeat 3 kali. Setuju tak 3 kali? Count 0, count 2, count 4. Dia akan repeat 3 kali. Seorang sajalah yang betul. Yang lain semua jawab 2, 2, 2, 2, 2. Saya pun jawab 2 tadi. Salah rupanya. Jawapan dia adalah 3. Setuju tak? 3. Dia akan run. Dia akan run masa count 0. Lepas tu count dia jadi 2. Jadi 4. Lepas tu jadi 6. Kan? Count dia akan start 0. Lepas 0 dia run sekali. Count 2 dia run sekali. Count 4 run sekali. Count 6 dia stop. So 3 kali. Okay, boleh? Boleh. Boleh tak ni? Boleh. Boleh tak ni? Respon please. Okay, ni maksud dia. Boleh. Dia tak semestinya count plus. Okay. Tracing while loop. Okay. Yang sama. Okay, now. Kita nak lihat cara nak control loop. Cara nak control loop ni ada 5. Saya kata ni, the word in diamond is condition. Ada 5 types of condition. Apa dia? Condition dia ada counter control, sentinel control, flag control, user control, dan end of file. EOF ni stand for end of file. F ni adalah end of file. EOF stand for end of file. So, yang kita buat ni tadi, which one? Counter ke? Yang kita discuss tadi, counter ke, sentinel ke, flag, user, ataupun user control ataupun EOF. Yang discussion kita tadi, contoh yang kita buat tadi tu,
Which one? Which type of control? Counter ke, sentinel ke, flag ke, user ke, ataupun AOF? Yes, kita pakai counter. Masa bila kita pakai counter, itu syarat dia, kita pakai counter. Syarat dia kalau kita nak pakai counter is, syarat dia we know how many times to repeat. Kalau kita tahu berapa banyak kali kita nak repeat, so kita boleh pakai counter control. Contoh dia tadi, soalan tadi, saya kata saya nak repeat berapa kali? Saya nak repeat 5 kali. So kita boleh pakai counter. Kita tahu kita nak repeat 5 kali, so kita boleh pakai counter control. Faham? So, bila pakai counter control, bila kita pakai counter control, kita kena ada benda ni. So, sebenarnya syarat ni ada initialize, ada condition, ada update ni. Sebenarnya ini adalah untuk counter control. Bila pakai counter control, kita kena ada starting dia, initialize, kita ada condition, dan kita kena ada update. So, ni kena ada apa? 3 benda, ada initial, ada initialize, ada condition, ada update. Ni okey tak? Confused tak? Baru belajar satu je ni. Boleh tak? Okey je. Alright. Sentinel control. Okay. Yang kedua adalah sentinel control. Sentinel control ni kalau kita tak tahu berapa kali kita nak repeat. Okay. Berapa banyak kali kita nak repeat, kita tak pasti. Contoh dia. Sentinel, contoh sentinel Contoh dia adalah, ada ke mal negatif nak convert? Contohlah kita nak stopkan. Kalau mal 0, kilometer dia berapa? Yang tak perlu kan? Kalau mal 0, kilometer mestilah 0 kan? So kita akan always repeat, okay, selagi mal tu value dia tak sama dengan kosong. Maksudnya kita akan repeat process of conversion from mal to kilometer as long as dia punya mal dia is not equal to 0. Okay. Saya ubah kat sini. Ini adalah flowchart untuk counter control. Sekarang saya akan ubah ni menjadi sentinel control. Sentinel control, dia tak ada initialize, tak ada update. Okay, dia ada apa? Okay, so dia tak akan ada initialize, delete, dia tak ada update. Okay. So, saya letak kat sini. Tadi saya kata, kalau mal dia kosong, kita tak akan repeat. Okay.
So syarat dia adalah mal not equal to 0. Sorry, bukan mal, M. M not equal to 0. So bila not equal to 0, barulah kita akan convert, kita akan take kilometer, and then kita enter lagi. Boleh tak ni? Hilang dah. Ni repetition pakai Sentinel. Ada initialize? Ada initialize? Ada update? Tak ada kan? Awak tengok kat sini. So syarat dia adalah kita akan repeat this one. Kita akan repeat proses ni as long as the mal value is not equal to 0. Understand? So bila pakai Sentinel, biasanya dia punya condition dia adalah not equal. Condition dia adalah not equal. Ingat? Sentinel, macam mana kita nak tahu Sentinel? Dia punya condition dia, condition using not equal. Ataupun kalau dalam programming ni, not equal macam ni. Salah. Satu. Ni. So Sentinel control, condition dia akan menggunakan not equal. Faham ni? Faham So tengok kat sini. Bila kita tengok kat sini, enter mal. Contohnya kita masukkan 5. So 5, itu mal kita masukkan 5. 5 not equal to 0. True or false? For example, M ni 5. So we enter 5. M is 5. So 5 not equal to 0. True or false? True. So dia akan convert, dia akan display, and then enter mal lagi. Kita enter mal kita masukkan contoh dia 10. Okay, 10. Not equal to 0. True or false? True. So dia akan run balik, and then kita masukkan mal 0. 0 not equal to 0. True or false? False. So false, dia akan pergi ke N. So maksudnya dia hanya repeat. So faham konsep Sentinel. Itu pakai counter, pakai konsep Sentinel. Okay, and then kita ada flag control. Flag control ni dia true ataupun false. Kita ada, nanti awak baca dekat dalam dia punya yang flag user control dengan EOF ni, nanti awak baca dalam slide. Dalam slide saya nak ajar konsep ni dulu, sebab kalau awak dah faham konsep ni, so yang lain boleh je. Okay, itu adalah while loop. While loop. Okay, while loop macam mana? So cara dia nak menulis. Okay, kita buat dev C++. Kita tengok coding kita yang hari tu.
Saya buka Dev C++, saya pakai program yang sebelum. Okay, nampak ni? Boleh nampak saya share ni? Ni adalah convert. Nak convert apa? Mile to kilometer. So, apakah line berapa yang kita nak repeat? Line berapa yang kita nak repeat? Boleh nampak tak saya punya Dev C++ ni? Boleh. Line berapa kita nak repeat? Kan? Kita nak repeat line bukan line 8 Line 8 tu declaration. Kita nak repeat line 11 sampai line 15. Setuju? Bukan 8 sampai 15. Kita nak repeat 11 sampai 15. 8 tu declaration. Declaration sekali je. Okay, 11 sampai 15. Faham? Faham tak ni? So, kita nak pakai apa? Kita nak pakai while tadi kan? While. Ada dia punya condition. Lepas tu, sebab ada banyak line ni, kita kena letak apa? Sekarang kita nak repeat berapa line ni? 5 line. Kita kena letak apa? Letak curly bracket betul. Letak curly bracket. Benda yang kita nak ulang, kita letak curly bracket. Kita susun balik program kita ni. Yang kita nak ulang ni, kita tab sekali. Tab. Ini program yang sama kita ubah-ubah je. Setakat ni faham? So benda yang kita nak repeat letak dalam while. Ini while ni adalah diamond tu. Ini adalah arrow. Okay? Arrow yang kat bawah naik. Right. Faham ni? Dia respon lah. Habis lambat kan kelas ni. Ni baru satu while ni. Faham tak? Okay. Faham. Apa condition dia tadi yang awal-awal tadi? Condition kita adalah count. Count less than 5. Ini adalah condition dia. Condition. Kita nak pakai counter control. Okay, kita bukan pakai sentinel. Kita nak pakai counter control dulu Kita nak pakai counter control. So kalau nak pakai counter control, dia kena ada 3 benda. Ada initialize, ada condition, ada update. So, initialize kat mana? Initialize sebelum diamond tu, sebelum while. So, integer count equal to 0. Ini kita initialize. Okay. Ini adalah initialize. Pakai counter kan, kita pakai counter control. Initialize counter. Yang ni adalah condition. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Update. Update nak letak mana? Update nak letak mana? Okay, update letak mana? Selepas curly bracket ke sebelum curly bracket? Last dalam curly bracket. Okay, tengok ni, flowchart ni di last dalam curly bracket. Okay, kita letak sini. Count COUNT plus. Okay. Okay, ini adalah dia punya update. So, untuk counter control, kita kena ada 3 benda. Initialize,
condition dan juga counter. Yang lain semua sama, saya tak ubah. Faham ni? Setakat ni faham? Okay, good. So kita try run, save as, lecture 5 level 1. Okay. So kita compile. Ada error tak? Sekejap je Okay, tak ada error. So saya akan run, execute, run. Sebelum ni, program ni hanya boleh run sekali sahaja. So sekarang kita nak repeat dia 5 kali. So enter mal saya masukkan 5. Alamak, tak cantik Itulah. Nanti kita ubah balik. Saya ubah teruslah. So kat sini saya letak ENDL supaya dia cantik. ENDL maksudnya untuk end of line. Sekarang dengar. Yang lain dengar tak? Kelas? Dengar. Yang lain dengar apa? Tu nampak kat sini dia repeat 5 kali? Dia repeat 5 kali. Ada soalan setakat ni? Ada. Okay, ini pakai counter. Okay, macam mana pula kalau kita nak pakai sentiment? Baiklah, saya tak pakai sentiment dulu. Kita nak pakai counter je. Okay, kita ada 3 type of repetition. While, do while dengan loop. For. Okay, now saya nak kita faham konsep control, counter control dahulu. Saya nak compare counter control untuk 3 jenis loop. While, do while dengan for. Alright. So kalau pakai do while, okay, kita masih benda ni ni yang kita nak repeat. Do while, cara dia. Dah ready ni nak belajar do while? Dah. Kita ni saya nak belajar do while. Okay, do while. While new. B.
A, Ctrl C. Okay, dual. So, ini adalah yang kita nak repeat. So, kita letak ke atas do, while dia kat bawah. Ini dual. While. Kita do dulu, baru while. Syarat dia kat bawah. Now, less than 5. Boleh? Ada beza tak? Dual dengan while. Ada beza tak? Ada. Beza dia? Beza dia sebenarnya kat sini. Sekejap Ingat tak tadi? Kalau kita pakai while, okay, kalau saya pakai while, ni while kan? Ni while kan? Ni pakai while. Ya. Kalau saya buat count equal to 5. Integer count ni saya initialize dengan 5. Apa jadi? Kalau initialize ni, count ni saya buat 5. Apa jadi? Dia akan buat ni tak? Dia terus end kan? Okay, Norbert. Tadi pun Norbert jawab juga. So, kalau count kita initialize sebagai 5, bila kita pakai while, dia akan terus end. Terus return, terus end. Faham Ini saya nak bezakan while dengan dual. Kalau saya pakai dual, saya letak sini count is equal to 5. Dia akan run tak? Ni, sekarang ni saya pakai dual, count dia initialize dengan 5. Dia akan run tak? Dia akan run. Walaupun condition dia is false, betul? Tengok condition dia ni count less than 5. Kita count 5. Tapi dia akan run. Sebab apa? Sebab condition dia di bawah. Condition dia di bawah. So, dah beza while dengan dual adalah dual akan at least akan run once. Itu beza antara while dengan dual. So, in dual, even though the condition is false, it will be run at least once. Itu beza antara dual dengan while. Maksud dia, dual, dia akan run at least sekali walaupun condition dia false. Faham tak ni? Awak tengok ni condition dia false kan? Count less than 5. Count kita 5 ni. Kalau ikutkan condition dia false. Tapi dia still akan run sebab dia do. Dia akan do dulu. Dia do dulu. Agak ni faham? Faham. Itu beza antara while dengan dual. Okay, saya ubah balik. Tapi kalau macam ni dia sama je. Kalau dia punya count dia kosong, dia tak ada masalah, sama je. While save as lecture 5 example. Itu adalah dual. Now, kita buat yang ketiga. Sorry. Loop yang ketiga nama dia adalah for. Ini kita masih pakai counter. Okay. So kita tak nak pakai while, kita tak nak pakai dual. Tapi kita masih pakai counter control. Counter control kena ada apa?
Counter control kena ada apa? Ada 3 benda counter control. Apa dia? Yang pertama, initialize, yes. Yang kedua, Condition. yang ketiga, update. Okay. So both untuk while dengan do while, awak tengok ni, initialize kat sini, update dekat sini, condition kat sini. Ini untuk do while. Untuk while, ini adalah dia punya initialize, ini adalah dia punya condition, ini adalah dia punya update. Faham? So initialize, condition dengan update berada dalam 3 line. Ada 3 line. Ada line untuk initialize, ada line untuk condition, ada line untuk update. Ada 3 line. Sekarang kita nak pakai for. Kalau kita pakai for, initialize, condition dengan update kita buat dalam satu line sahaja. Faham? So saya akan buat ni gunakan for. Apa yang kita nak repeat, kita akan repeat ni. Sama sahaja. Tapi kita kata initialize, condition dengan update dalam satu line. So ni takkan ada Ni takkan ada. Kita buang ni, delete. Ini kita akan delete. So kita pakai for. For semua initialize, condition dengan update dalam satu line. So macam mana cara dia? Kita declare kat sini integer count equal to 0, tak semicolon, count less than 5, letak semicolon, count plus plus. Boleh? Faham tak? Ini kalau pakai for. Tu mana senang? While ke, do while ke, ataupun for? Mana satu yang senang? Mana satu yang simple? Mana satu yang simple? For senang sebab dia dalam satu line kan. So kita boleh cuba execute, compile, ada problem tak? Tak ada, sama je, tak ada error. So ketiga-tiga benda ni dia akan buat benda yang sama. For senang kalau untuk counter control. For memang biasanya digunakan untuk counter control. Untuk sentinel tak sesuai pakai for. For hanya sesuai untuk counter control. Sebab for dia tak boleh buat sentinel control. Sentinel control ada update tak? Ada initialize tak? Tadi sentinel tadi? Sentinel tak ada kan? So for tak sesuai untuk sentinel. Untuk counter control boleh. So kita baru belajar dua benda ni, counter control. Kita dah lihat counter control untuk while, do while dengan for. Sentinel control dia sesuai untuk while dengan do while. Flag control pun user control, end of control semua dia tak pakai for. For biasa untuk counter control. So, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, saya akan buat last example, sentinel. So masih problem yang sama, saya ambil ni. Saya jadikan dia sentinel control. So sentinel control dia tak ada ini. Initialize tak ada. Dia tak ada count. Tak ada update. Update
dia pakai tadi entemal ni saya tadi kalau tengok flowchart tadi, tengok flowchart dia tengok ni kat flowchart tu kita enter dulu entemal. Okay, entemal 2 kali, satu kat atas, satu kat bawah. Betul, so saya ambil ni X kat atas ni dan saya letak lagi satu kat sini. Nampak ni sin dia 2 kali, satu sebelum, satu. So saat sini dia punya condition apa tadi ni? Condition dia adalah M not equal to 0. Ingat sentinel dia pakai syarat dia adalah not equal. Not equal So saya buat 1, tak pakai counter buat M not equal to 0. Ini nama dia condition using sentinel. Okay, sentinel. Boleh follow? Okay. So ni pakai sentinel. So save as. Ini adalah example yang keempat pakai sentinel. So kita cuba run pakai sentinel, tak ada counter saya pakai sentinel. So beza dia apa? Sebab kita nak gunakan mal ni sebagai sentinel, so kita kena input dulu sekali kat atas tu. So kalau dia inputkan kosong, dia terus end. Kalau kita masukkan mal tu 0, dia terus end. Selagi as long as the mal entered is the value is not 0, so we will continue repeat this process. Okay, I hope you understand lah. Faham tak ni? Compile to no error. So now I execute this one. Okay. Content. Saya masukkan 7. Okay, saya masukkan 7. Enter. Okay. Yes. Dapat Please enter mal 7. So dia tulis implemented that one. And then I press 5. Apa tak boleh ni? 5. Okay. Problem pula. Okay. Then saya masukkan 0. Enter. Terus stop. Dia masuk 0 dia terus stop. Faham ni? So, alright. So apa yang kita belajar hari ni basically is only the concept. Saya tak ajar semua ajar konsep dulu supaya awak faham. So once you dah faham konsep tu, yang lain tu awak boleh actually you can study on your own. Kalau ada soalan nanti boleh tanya, masa lab pun boleh. So basically now what I have lama hang dah pula.
Boleh dengar tak? Boleh doktor. Ada problem pasal Boleh. Okay, so just continue. So basically apa yang kita belajar adalah this one, repetition, concept. And then we already cover on these three yang keempat ni belum lagi nested loop. Kita cover kemudian. Kita dah lihat perbezaan antara while, do while dengan for. And then for control loop ni using variable for counter control ni kita dah tahu ada syarat dia kena ada initialize, condition dan juga update. And we have looked into two type of condition. Satu control, counter control. Counter control ni boleh digunakan untuk tiga jenis loop tadi. Boleh guna untuk while, do while dengan for. And we also have looked into this one, sentinel control. Sentinel control ni hanya sesuai untuk while dengan do while. Tak sesuai untuk for. Okay, so I think that's all for today. Any question in class? Yang lain boleh baca sendiri yang dalam ni, konsep ni. Ada soalan? Soalan tak? Tak ada. So kalau tak ada, so I think that's all for today. Kita jumpa lagi hari Jumaat. So saya ucapkan kepada yang Muslim, selamat berpuasa.